Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Natasha binti Husri dari kumpulan 4 ingin membentangkan topik 8 yang bertajuk peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Okay. Ini adalah sinopsis bagi topik 8 di mana realiti sosial sejagat ia mempunyai dua bahagian iaitu takrifan autoriti dan takrifan harian. Takrifan autoriti ini dikenali juga sebagai top down dan ditentukan oleh pemerintah. Ia mempunyai peraturan yang bertulis, manakala bagi takrifan harian pula dikenali sebagai bottom up dan ia tidak mempunyai peraturan bertulis. Kebiasaannya ia ditentukan oleh individu, keluarga dan komuniti. Okay, untuk takrifan autoriti ini dia ada adat istiadat. Dia ada protokol yang perlu kita patuhi. Di mana jika ia melibatkan negara dan negara asing, formaliti ini akan menjadi semakin ketat dan terperinci. Manakala bagi takrifan harian pula, ia seperti adat resam, contohnya perilaku kehidupan seharian, dia tiada peraturan formal. Okay. Selepas tu kita ada kesedaran nasional dan kita juga ada tanggungjawab sosial. Okay. Apabila kesedaran nasional dan tanggungjawab sosial ini digabungkan, ia akan menghasilkan keadilan dan juga keharmonian. Objektif bagi topik 8 adalah bagi memahami peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Seterusnya, hasil pembelajaran yang kita akan dapat daripada topik 8 adalah kita akan dapat menjelaskan takrifan autoriti dan takrifan harian. Seterusnya, kita juga boleh menghuraikan peranan dan etika peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dan akhir sekali, kita juga boleh mempamerkan minat kesukarelawan dalam mencapai keharmonian masyarakat. Okay, kandungan yang ada dalam topik 8 adalah yang pertama adalah takrifan autoriti dan takrifan harian. Seterusnya peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial dalam dan luar negara, serta kesukarelaan. Yang pertama takrifan harian dan autoriti. Okay. Konsep realiti sosial, dia ada dua konsep iaitu pengalaman hidup yang dilalui oleh pelbagai kumpulan berdasarkan kepentingan peribadi, dan yang kedua kita ada pengalaman hidup dan diterima oleh pelbagai strata berdasarkan norma hidup sejagat. Seterusnya konsep takrifan autoriti dan takrifan harian. Okay, konsep takrifan autoriti realiti sosial merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Takrifan autoriti lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa dalam masyarakat. Okay, manakala untuk takrifan harian pula, ia diterima bersama, tidak terikat oleh undang-undang formal, tetapi lebih memaparkan dalam perbezaan itu mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi sama. Ini terdapat beberapa visual untuk yang di tengah terdapat gambar yang di Pertuan Agong dan di belah kanan terdapat senarai Perdana Menteri Malaysia dan di atas sebelah kiri terdapat Jata Negara dan di bawahnya terdapat gambar International Law Book Service, Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, yang kedua, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Menghayati etika dalam tanggungjawab sosial. Dalam masyarakat pelbagai etnik dan agama di Malaysia, maka istilah-istilah etika, moral, akhlak dan sebagainya diguna pakai untuk memaparkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat lahir dari teras nilai dalam peradaban mereka. Seringkali tanggungjawab sosial berteraskan nilai adalah bersumberkan agama, budaya atau falsafah kehidupan yang menjadi pegangan mereka. Seterusnya, tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial terbahagi kepada dua iaitu luaran dan dalaman. Okay, bagi luaran, seperti kesedaran dan tindakan, salah dan betul, tindakan pelanggaran, mengurus pelanggaran. Bagi tanggungjawab sosial dalaman, contohnya seperti hati dan etika profesional. Okay. Ini adalah the 12 core action values and the cornerstones that put action into those values. Okay, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama kita ada laying a solid foundation, which is the first 6 core action values and associated cornerstones, develop inner strength of character. And then yang kedua, kita ada taking effective action.
The second 6 core action values and associated cornerstone catalyze action and contribution. Okay, untuk 6 yang pertama kita ada authenticity, integrity, awareness, courage, perseverance and faith. Yang 6 seterusnya adalah purpose, vision, focus, enthusiasm, service dan leadership. Okay, untuk authenticity kita ada self-awareness, self-mastery, self-belief, self-truth. Seterusnya, untuk integrity kita ada honesty, reliability, humility, stewardship. Yang ketiga, awareness kita ada mindfulness, objectivity, empathy. Yang keempat, kita ada confrontation, transformation, action dan connection. Yang kelima, bagi perseverance, kita ada preparation, perspective, toughness, learning. Dan yang keenam, untuk faith, kita ada gratitude, forgiveness, love dan spirituality. Untuk yang ketujuh pula, untuk purpose, kita ada aspiration, intentionality, selflessness dan balance. Dan yang ke-8 untuk vision, kita ada attention, imagination, articulation dan juga belief. Untuk ke-9 focus, kita ada clarity, concentration, speed, momentum. Yang ke-10 under enthusiasm, kita ada attitude, energy, curiosity dan humor. Dan yang ke-11 under service, kita ada helpfulness, charity, compassion dan renewal. Dan yang terakhir di bawah leadership, kita ada expectations, example, encouragement dan celebration. Okay. Seterusnya baik dan cerdik. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau berikan kerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Okay. Dekat sini diterbahagi pada dua, ada mukmin dan profesional. Okay. Bagi mukmin, al-amin yang mempunyai sifat amanah, integriti, syariatullah, kelakuan ihsan zikir dan mukmin ni dia sebagai hamba Allah. Manakala profesional pula al-qawiyyu mempunyai sifat kuat, kompetensi, berdaya saing, sunnatullah, peranan, itqan, fikir. Dia adalah khalifah Allah. Itqan ni dia adalah prinsip menekankan kepada akhlak dan amal soleh. Okay. Khalifah Allah ni dia adalah manusia yang dicipta untuk menjadikan pemerintah untuk memakmurkan bumi Allah. Okay. Dan membentuk masyarakat manusia yang diredai. Okay, seterusnya Tun Mahathir, nilai-nilai kepimpinan. Okay. Ini adalah nilai-nilai kepimpinan yang ada pada Tun Mahathir. Okay, yang pertama di bawah substantive rational kita ada amanah. Dia seorang yang bersifat jujur, berani dan ada perasaan malu. Dan seterusnya formal rationality. Okay, di bawah formal rationality kita ada sifat kerajinan, dia boleh mengawal diri dia dan dia juga bersifat tidak mengambil hak orang lain serta sistemnya teratur. Okey, seterusnya definisi bagi tanggungjawab sosial. Okey, tanggungjawab sosial ni adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Okay. Individu yang menghayati dan mendarah daging kebertanggungjawaban sosial dalam dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Okay, seterusnya, aras tanggungjawab sosial. Yang pertama, kita ada setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan peribadinya. Seterusnya, individu juga boleh memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya apabila berhubung dengan individu-individu lain, keluarga, komuniti, negara, masyarakat pada peringkat sedunia. Dimensi tanggungjawab sosial. Yang pertama, kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatiannya sehingga mahu membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Seterusnya, tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau pada peringkat dunia. Di sini terdapat Industrial Revolution,
Seterusnya, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Apakah itu tanggungjawab sosial? Tanggungjawab boleh dikaitkan dengan komitmen atau tugas yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh setiap individu. Sosial pula boleh dikaitkan dengan masyarakat ataupun komuniti. Konsep tanggungjawab sosial ini adalah kewajipan setiap individu dalam membantu masyarakat yang lain. Konsep tanggungjawab sosial ini umumnya ialah komitmen setiap individu untuk mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka. Masyarakat ataupun individu boleh mengambil kira keadaan dari aspek kesihatan, keselamatan ataupun pendidikan masyarakat. Seterusnya, kelebihan tanggungjawab sosial. Sekiranya kita melakukan aktiviti bersama-sama masyarakat lain seperti bergotong royong ataupun memberi bantuan saling bantu-membantu antara satu sama lain, dia boleh mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Selain itu, apabila kita melakukan aktiviti bersama-sama, tidak mengira kaum, bangsa ataupun agama, kita juga dapat meningkatkan ikatan perpaduan dan toleransi. Seterusnya, ia dapat memberikan impak kepada kesihatan mental dan fizikal. Contohnya seperti mangsa ataupun masyarakat yang mempunyai masalah, dia dapat meningkatkan kesihatan mentalnya apabila dia dapat menceritakan setiap masalah ataupun masalah yang ditimpa oleh dirinya kepada individu lain tanpa perlu memendamkan setiap masalah seorang diri. Selain itu, ia dapat meringankan beban dan kesusahan mangsa yang terlibat dengan krisis bencana alam seperti banjir ataupun kebakaran. Seperti gambar-gambar ini, terdapat pelbagai bentuk tanggungjawab sosial. Yang pertama, dari segi sumbangan kewangan. Masyarakat boleh menyalurkan bantuan kewangan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan seperti ibu tunggal, anak-anak yatim, warga kurang upaya. Seterusnya, bantuan bencana alam seperti banjir ataupun kebakaran. Kita sebagai seorang masyarakat boleh memberikan bantuan kewangan, makanan, pakaian ataupun memberi bantuan tenaga seperti melakukan pembersihan setelah keadaan mulai pulih. Dan yang terakhir iaitu sumbangan dari segi alam sekitar. Kita dapat menjaga alam sekitar bersama-sama masyarakat yang lain seperti melakukan gotong royong ataupun menanam pokok. Hal ini dapat mengelakkan kerosakan ataupun pencemaran dalam kalangan masyarakat kita. Tajuk seterusnya, tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Tanggungjawab sosial ini boleh dilakukan oleh mana-mana pihak, individu ataupun organisasi untuk membantu masyarakat sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Hal ini bertujuan untuk membantu komuniti seluruh dunia yang terjejas dan mengeluarkan mereka dari masalah sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat banyak organisasi yang telah memperuntukkan bantuan kewangan untuk menjayakan projek kemanusiaan, pendidikan dan pembangunan komuniti untuk seluruh dunia. Selain itu, sebagai seorang individu yang bertanggungjawab ataupun dari kelompok yang kecil, kita juga boleh menyumbangkan bantuan kita dari segi tenaga, harta ataupun memberikan solidariti kepada komuniti yang terjejas dan juga yang ditindas. Tanggungjawab sosial mestilah dijalankan tanpa mengira kaum, bangsa ataupun agama. Akhir sekali, terdapat banyak organisasi dalam dan luar negara yang mengadakan misi bantuan kemanusiaan, sumbangan dan solidariti kepada masyarakat atau komuniti yang terjejas dan ditindas di seluruh dunia. Seperti gambar di atas, telah menunjukkan penindasan kaum terhadap masyarakat di Palestin dan juga Uyghur. Daripada masalah penindasan ini telah menimbulkan masalah lain
seperti masalah pendidikan, masalah kewangan dan juga masalah sosial bagi masyarakat di negara tersebut. Daripada aktiviti bantuan dan solidariti ini, ia telah membuka mata dan memberi kesedaran kepada masyarakat di seluruh dunia tentang penindasan kaum di negara-negara tersebut, dan kita juga dapat memberikan bantuan dari segi sokongan, kewangan kepada masyarakat yang ditindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Ishak akan membentangkan kandungan yang kelima bagi topik 8 iaitu kesukarelaan. Kesukarelaan ialah satu bentuk aktiviti dan pertolongan yang diberikan oleh seseorang individu maupun organisasi kepada mereka yang memerlukan. Kesukarelaan atau juga volunteerism juga merupakan satu bentuk kebaikan dalam usaha memberi perubahan dan juga memberi makna yang istimewa kepada orang lain. Antara contoh bentuk kesukarelaan ialah pertolongan darurat yang diberikan kepada sesuatu negara akibat berlakunya perang di negara tersebut. Selain itu ialah misi bantuan bencana alam yang disalurkan kepada masyarakat seperti bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah runtuh. Selain itu, bentuk kesukarelaan ialah khidmat bakti masyarakat ataupun gotong royong. Khidmat bakti masyarakat adalah lawatan ataupun sumbangan yang diberikan kepada rumah-rumah anak yatim ataupun sekolah tahfiz yang banyak didirikan di negara Malaysia. Seterusnya ialah Mercy Malaysia. Mercy Malaysia ialah Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia yang mana lebih dikenali sebagai Mercy Malaysia. Ianya sebuah organisasi bukan untung yang memberi bantuan perubatan, kesihatan dan pengurangan risiko bencana untuk masyarakat yang memerlukan dalam situasi krisis maupun bukan krisis. Mercy Malaysia ini bergantung semata-mata kepada pembiayaan dan sumbangan daripada organisasi dan individu yang murah hati untuk menyalurkan sumbangan mereka. Hal ini untuk meneruskan perkhidmatan mereka memberikan bantuan kemanusiaan kepada penerima sama ada di Malaysia maupun di luar negara. Akhir sekali ialah kesimpulan. Inti kuliah bagi topik kali ini ialah etika, moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalaman manusia. Seterusnya ialah ia adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan, negara dan sedunia. Social bonding ni ialah ikatan sesama manusia ataupun orang lain yang dapat menimbulkan rasa persamaan di dalam diri seseorang untuk membantu orang lain yang memerlukan. Ianya perlu dikaji bukan sahaja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akar umbi, institusional dan pihak-pihak berkuasa. Seorang saintis bukan sahaja mahir dalam fakta saintifik bidangnya, tetapi sedar bahawa sains dan dunia ilmu wujud dalam kerangka masyarakat. Maka, setiap kerja saintifik pada dasarnya bermatlamatkan untuk mempromosi dan menjaga kesejahteraan hidup manusia dan masyarakat. Jadi, tanggungjawab sosial perlu ada di dalam setiap individu di dalam masyarakat bagi melahirkan masyarakat yang perhatian terhadap antara satu sama lain. Sekian, itu saja pembentangan bagi tajuk 8 daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.